Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPT 4033, Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan. Tugasan penulisan ilmiah kumpulan kami ialah aplikasi SNS dalam pengajaran dan pembelajaran. Nama pensyarah Dr. Syazah Hazwani binti Zaini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Alia Mahfuzah binti Aziz, Nur Asma Husna binti Abdul Ghani, Nurul Syazwina binti Madrani, Seri Iliani binti Zulkifli, Siti Sarah binti Usuf, Muhammad Najmi bin Mahadi. Isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Kedua, definisi laman rangkaian sosial SNS. Ketiga, jenis-jenis SNS. Keempat, kegunaan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran. Kelima, kesan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran. Keenam, rumusan. Pengenalan. Revolusi Industri 4.0 memberikan impak perubahan yang besar dalam semua sektor termasuk sistem pendidikan. Ahli akademik dan pendidik menggunakan sumber-sumber pendidikan terbuka OER seperti Wikis, blogs dan laman rangkaian sosial SNS dalam proses pengajaran dan pembelajaran. SNS adalah satu revolusi tanpa had yang menyumbang kepada perluasan kandungan pembelajaran dan memvariasikan komunikasi. Menurut Atma 2012, media sosial dilihat mampu memberikan pengaruh positif ke arah pencapaian yang lebih baik di samping menggalakkan pembelajaran kendiri. Okey, kita masuk pada definisi laman rangkaian sosial ataupun SNS. Laman rangkaian sosial SNS adalah platform dalam talian yang membolehkan satu komuniti berinteraksi antara satu sama lain. Perkhidmatan SNS menawarkan pelbagai cara interaksi antara pengguna seperti perbualan dalam talian, bertukar pesanan, email, video, perbualan suara, perkongsian fail, blog, kumpulan perbincangan dan sebagainya. Di antara perkhidmatan SNS yang popular pada masa kini adalah seperti mana kita tahu, Facebook, YouTube dan WhatsApp. Menurut Sobai dan Mustafa, laman rangkaian sosial mempunyai peranan penting sebagai medium pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi meningkatkan interaksi antara pendidik dan pelajar. Tetusan revolusi dalam sistem pendidikan membolehkan pengguna rangkaian sosial dalam pembelajaran masa kini. Okey, jenis-jenis SNS. Terdapat 3 jenis laman rangkaian sosial SNS yang popular dalam kalangan pelajar dan pendidik iaitu Facebook, WhatsApp, YouTube. Facebook dibangunkan oleh Mark Zuckerberg pada Februari 2004 di dalam bilik asramanya di Universiti Harvard. Penggunaan Facebook pada awalnya bertujuan berkongsi minat dan berkenalan antara satu sama lain sahaja, namun Facebook kini merupakan salah satu media sosial yang membuka peluang penglibatan pelajar dan pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut kajian yang dijalankan oleh Kabilan ETL 2010, Facebook adalah alat pembelajaran yang dicipta bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih praktikal dan menyeronokkan. Tambahan pula, penyertaan dan kadar tindak balas pelajar turut meningkat. Okey. WhatsApp berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pemesejan segera yang membolehkan penghantaran dan penerimaan mesej melalui telefon pintar dengan membenarkan pengguna bertukar gambar, video, suara ataupun mesej secara bertulis. WhatsApp menduduki tempat kedua selepas Facebook dalam aspek membina hubungan peribadi yang baik dalam kalangan pengguna. WhatsApp menjadi pilihan dalam kalangan pelajar sebagai platform untuk berkomunikasi bersama pendidik. Fungsi dan ciri khas yang ditawarkan oleh WhatsApp menepati aspek pedagogi. Baik, seterusnya YouTube. YouTube ialah laman web perkongsian video di mana pengguna dibenarkan membuat naik, berkongsi klip video
menonton dan mengulas pada video. YouTube diasaskan pada Februari 2005 oleh 3 orang bekas pekerja PayPal iaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Kandungan video di YouTube merangkumi klip filem rancangan TV dan video muzik serta kandungan amatur seperti video blog dan video ringkas yang asli. Video yang dimuat naik SNS telah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran untuk komunikasi serta meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam aspek komunikasi, SNS digunakan sebagai medium untuk guru, pelajar dan ibu bapa berkomunikasi antara satu sama lain dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Ia memudahkan guru, pelajar dan ibu bapa untuk berkomunikasi kerana SNS adalah mesra pengguna. SNS juga memudahkan guru untuk berkongsi secara langsung apa-apa makluman kepada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan PNP serta aktiviti persekolahan. Selain itu, penghantaran dan penerimaan mesej ini berlaku dengan mudah dan cepat. Misalnya, guru boleh memberikan kerja sekolah, soalan perbincangan atau kuis melalui WhatsApp. Ibu bapa juga dapat menerima maklum balas daripada guru berkaitan dengan perkembangan pembelajaran anak-anak semasa mereka berada di sekolah. Selain itu, guru dan pelajar dapat saling berkongsi idea, maklumat, gambar, video, soalan, artikel dan pautan laman web melalui SNS. Sebagai salah satu medium yang mudah dan lengkap, para pelajar menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan sekelas mereka untuk membincangkan aktiviti-aktiviti berkaitan akademik mereka. Penggunaan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menggalakkan para pelajar untuk bekerjasama dan melakukan perbincangan mengenai topik-topik pembelajaran, aktiviti atau tugasan mereka, saling berkongsi idea dan pendapat serta dapat memberikan respon kepada guru. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja belajar daripada guru tetapi mereka juga belajar daripada rakan sekelas. Secara tidak langsung, guru telah mewujudkan suasana komunikatif di dalam bilik darjah serta membina hubungan yang baik dan mesra antara guru dan pelajar. Akhir sekali, interaksi yang berlaku antara pelajar dapat membantu mereka membangunkan kemahiran intrapersonal, membina hubungan yang kuat, memahami pelbagai tajuk pembelajaran, mempelajari hal-hal baru, memahami masalah dan konflik serta meningkatkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah dan konflik. Kegunaan SNS dalam PDP dapat meningkatkan kualiti PDP. Antaranya adalah memudahkan guru untuk menyiapkan bahan PMP. Selain itu, guru juga boleh merakam video pengajaran dan boleh diulang semula dilihat oleh para pelajar sekiranya pelajar terlepas pelajaran tersebut. Seterusnya, guru juga dapat mengajar secara dalam talian sekiranya murid tidak dapat melakukan kelas bersemuka. Seterusnya, pelajar juga terlibat aktif dalam PMP sekiranya menggunakan SNS. Seterusnya, dapat meningkatkan kebolehan pembelajaran kendiri dan juga sebenarnya SNS ini berkesan untuk perkongsian idea. Hal ini kerana kemungkinan banyak pelajar mampu melontarkan ide-ide menarik sekiranya mereka segan ataupun malu untuk berkomunikasi. Seterusnya, SNS digunakan untuk pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan pemahaman pelajar. Seterusnya adalah kesan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 2 kesan SNS dalam PDP. Yang pertama adalah interaksi antara pelajar dan pengajar. Yang kedua adalah interaksi antara pelajar dan bahan pembelajaran. Saya akan membentangkan tentang kesan yang pertama iaitu interaksi antara pelajar dan pengajar. Penggunaan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran telah terbukti meningkatkan interaksi antara pelajar dengan pengajar. Hal ini kerana SNS menjadikan pelajar lebih terbuka untuk berhubung dengan guru-guru. Mereka dengan mudah dapat berkongsi keraguan mereka mengenai topik pembelajaran dan mengadakan perbincangan dengan guru pada bila-bila masa. Mereka juga dapat mengemukakan soalan tentang topik yang tidak mereka fahami
atau mereka tidak berpeluang untuk menanyakan soalan tersebut ketika berada di dalam kelas. Pelajar juga dapat dihubungi oleh guru dengan lebih mudah dan lebih cepat melalui SNS seperti WhatsApp berbanding dengan guru berhubung dengan pelajar semasa di bilik darjah. Pelajar merasakan bahawa guru lebih mudah untuk didekati di dalam bilik darjah selepas mereka berhubung dengan guru melalui SNS berbanding sebelum menggunakan SNS dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka berasa lebih selesa untuk bertanya soalan kepada guru melalui WhatsApp berbanding bertanya secara langsung di dalam kelas. Dalam pada itu, guru juga dapat mengenali pelajarnya dengan lebih baik dan memantau perkembangan mereka supaya tidak ada pelajar yang ketinggalan. Pertukaran pendapat antara pelajar dan guru haruslah dilihat sebagai sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana SNS membantu menghubungkan para pelajar dengan guru sekaligus meningkatkan penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Komunikasi yang berlaku dapat meningkatkan pemahaman bersama, membina hubungan yang baik serta mewujudkan rasa kepercayaan antara guru dan pelajar. Yang kedua, kesan interaksi antara pelajar dan bahan pembelajaran. Hal ini, pelajar dapat berinteraksi dengan isi kandungan tajuk pembelajaran tersebut. Selain itu, dapat menyiapkan diri untuk kelas yang seterusnya dengan mencari maklumat terlebih dahulu. Dalam pada itu, kesan ini juga dapat membantu dengan mendapatkan akses kepada bahan-bahan tambahan tentang topik pembelajaran tersebut. Dengan itu, pelajar dapat berpeluang untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang topik pembelajaran. Di samping itu, pelajar juga dapat menggunakan SNS sebagai sumber rujukan dan ia dapat mengembangkan pengetahuan dan idea mengenai topik tugasan tersebut dapat dilakukan serta dapat meningkatkan pemikiran kritis dan penulisan mereka. Dan rumusan tujuan SNS dalam PDP adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru. Menurut Perbahar 2014, aplikasi SNS untuk belajar adalah bertujuan berkomunikasi dengan rakan sekelas, perkongsian sumber maklumat, menyediakan ringkasan serta maklumat dan bahan yang pantas ianya selaras dengan pandangan Bayer dan Zafar Taruk 2011. Seterusnya, penyampaian maklumat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Selain itu, mempercepatkan perbincangan tentang cara ia boleh menggalakkan pembelajaran dan meningkatkan penglibatan dengan cara yang paling cekap.